Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, hari ini cikgu meneruskan PDPR bersama Teacher Ijan. Okey, dan topik dia adalah masih lagi di dalam bab 12, kecenderungan memusat. Dan topik kali ini adalah 12.1.5 iaitu pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okey, kamu sudah belajar macam mana mencari mod, median dan mean bagi data terkumpul dan juga bagi data tidak terkumpul. Okey, tetapi macam mana kamu mau memilih sukatan mana yang lebih sesuai terhadap sesuatu data? Mana satu yang sesuai? Okey, kali ini kamu akan tengoklah. Yang pertama, mean. Okey, ini mean. Mean dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana dia melibatkan keseluruhan data. Dan jika sekiranya ada nilai ekstrim, mean tidak dapat memberikan tafsiran tepat. Okey, kamu sudah belajarkan hari itu apa kesan kalau sekiranya ada nilai ekstrim pada kita punya data. Dia akan memberi kesan kepada mean. Jadi, sekiranya data itu terdapat nilai ekstrim, kita tidak boleh menggunakan mean sebagai kita punya sukatan kecenderungan memusat lah. Sebagai kita punya, macam mana kita mengukur tu data. Okay? Jadi, mean hanya sesuai kalau data itu data jenis nombor dan tidak ada nilai ekstrim. Okay? Median pula, bila masa median ni sesuai kita pilih, dia sesuai dipilih sekiranya ada nilai ekstrim. Okay? Kalau di dalam data tu ada nilai ekstrim dan data itu adalah jenis data yang bernombor, okay? Numerical data, dan ada nilai ekstrim, jadi median adalah yang paling sesuai untuk kita gunakan. Sebab nilai ekstrim yang ada pada tu data, dia tidak efek pada median. Okay? Jadi kalau data ada nilai ekstrim, kita akan menggunakan median. Tidak boleh guna mean. Okay? Kalau tidak ada nilai ekstrim, maka kita akan guna mean. Dan mod, bila yakin kita sangat sesuai guna mod, okay, dia sesuai digunakan apabila data itu adalah jenis data kategori. Okay, yang ini bukan jenis data numerical data lah, bukan jenis yang quantity itu. Okay, dia jenis kepada kategori macam makanan kegemaran, saiz kasut. Okay, bukan seperti markah, ketinggian, bukan yang berjenis nombor. Okay, kalau dia jenis data kategori, maka mod adalah yang paling sesuai kita pilih. Okey, kita tengok contoh ini ya. Bagaimana kita memilih sukatan mana satu yang sesuai mengikut data. Okey, kita tandakan right untuk mana satu yang sesuai lah, sama ada mod, median atau mean. Okey, tengok data yang pertama, Okey, bila kita tengok jenis data ini, dia adalah jenis data kategori. Kalau dia bentuk piktogram, carta pie, itu maksudnya bentuk kategori lah, data kategori. Jadi, yang begini yang paling sesuai untuk kita pilih adalah sukatan mod. Okay? Median tidak sesuai, mean pun tidak sesuai. Jadi, mod paling sesuai untuk kita tafsir tu data lah, guna mod. Kan, kalau mod maksudnya yang paling banyak kan. Jadi, kalau kita nampak sini pun, kita terus nampak jenis majalah yang mengenai komputer ni adalah yang paling banyak dijual. Okay, kita terus nampak, kita boleh terus tafsir melalui mod. Okay, B, tengok B. Okay, apa jenis sukatan yang sesuai? Okay, bila kamu tengok ini nilai di sini dengan sini, dia terlalu jauh beza kan? Maksud dia ini ni adalah nilai ekstrim. Okay, data ini mempunyai nilai ekstrim sebab dia sangat berbeza. Dan jika data itu ada nilai ekstrim, kita tidak boleh gunakan mean. Okay, maka kita akan pilih median. Okay,
Okey, yang C, okey, tengok C. Okey, C data dia tiada nilai ekstrim. Jika tiada nilai ekstrim, min adalah sukatan yang paling sesuai untuk kita guna. Okey. Untuk apa-apa jenis data, okey, sukatan yang paling biasa, yang paling sesuai dan paling tepat digunakan adalah min. Okey. Tetapi sekiranya data itu ada nilai ekstrim, kena guna median. Okey, itu untuk jenis data yang kuantiti, okey. Dan sekiranya data itu jenis yang kategori, baru kita pilih mod. Okey ya? Okey, seterusnya pula kita mengaplikasi mengenai sukatan kecenderungan memusat itu untuk kita membuat keputusan. Okey, untuk kita membuat ramalan lah. Contoh ini ya. Seorang cikgu dia ingin memilih seorang daripada 2 orang murid untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan kuis matematik. Okey, dia ada 2 data. Okey, ini data yang diperolehi lah. Murid P ini dia punya markah. Q ini dia punya markah. Jadi cikgu tu ingin memilih mana satu yang lebih bagus. Dia pilih murid P atau Q. Okey, jadi yang ini dia suruh cari min. Dia menggunakan min lah. Okey, dia menggunakan min untuk membuat keputusan lah mana satu P atau Q dia mau pilih. Okey, jadi macam mana dia membuat keputusan dengan menggunakan min? Okey, jadi kita akan cari min bagi setiap satu. Okey, min bagi murid P. Okey, kita cari min bagi murid P dahulu. Okey, kalau min kita boleh tulis dalam bentuk X begini ya. Ini kita panggil X bar. Okey, maksudnya ini min bagi P lah. Okey, jadi kalau yang data begini untuk cari min, tambah semua. Okey, kita tambahkan. Kemudian kita bahagi dengan berapa bilangan data. Ada 6, jadi bahagi 6. Jadi jumlah dia adalah 234, kita bahagikan dengan 6. Di min untuk murid P adalah 39. Okey, ini dia punya min lah, purata. Okey, Q, murid Q. Okey, min X bar bagi Q. Okey, ingat tak? X begitu, itu tanda min. Okey, jadi kita tambah semua markah bagi murid Q. Okey, kita bahagi dengan 6. Okey, jadi kita dapat 274. Kita bahagikan dengan 6. Kamu akan dapat 45 2/3 ataupun 45/7. Okey, jadi sekarang kita sudah dapat min bagi murid P dan min bagi murid Q. Okey, jadi bila kamu nampak min dia, kamu boleh banding lah. Tengok, min bagi markah murid P adalah 39. Okey, ini adalah markah. Markah dia, purata dia adalah 39. Kemudian bagi murid Q pula, dia punya min adalah 45.7. Maka, pelajar yang akan dipilih adalah murid Q. Okey, kenapa? Kerana kena justifikasikan, kena berikan sebab lah kenapa. Kerana min Q, murid Q lebih tinggi daripada min murid P. Okey, kamu sudah buktikan di sinilah min murid Q lebih tinggi daripada min murid P. Jadi cikgu itu akan memilih murid. Itu cara untuk bagaimana min tu berfungsi lah dalam kita membuat keputusan. Okey, cikgu bagi lagi contoh yang kedua. Okey. Cikgu Winnie ingin memilih seorang daripada 2 orang murid untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan bowling. Okey. Ini adalah diorang punya sekolah antara Clement dengan Jackson. Jadi cikgu ni mau pilih mana satu yang boleh mewakili sekolah. Okey, jadi dia akan gunakan min dan julat. Nanti kamu akan tahu kenapa mesti guna julat. Okey, min dahulu. Kita cari min untuk Clement. C lah, min untuk Clement iaitu C. X bar C. 209 tambah 116 tambah 200 tambah 207 tambah 118
bahagi dengan 5. Okey, jadi jumlah dia 850, kita bahagikan dengan 5. Kamu akan dapat 170. Okey, ini mean score bagi Clement. Okey, seterusnya kita cari pula mean bagi Jackson. Okey, mean bagi J, X bar J. Okey, kita tambahkan semua. Okey, kita tambahkan semua bahagi 5. Dan apabila kita tambahkan, nilai dia adalah 850 bahagi 5. Kamu akan dapat 170. Okey, bila kita tengok mean kedua-dua ni sama. Mean Clement pun 170, mean Jackson pun 170. Okey, jadi cikgu tu masih tidak tahulah mana satu yang dipilih sebab mereka punya mean score tu sama. Okey, sebab tu dia melihat kepada julat. Macam mana kira julat? Kita tengok pada markah yang tertinggi untuk Clement ni 209. Kita tolakkan markah dia yang paling rendah 116. Okey, jadi kita akan dapat 93. Kemudian julat untuk Jackson yang paling tinggi adalah 240 dan paling rendah adalah 75. Jadi dia punya julat adalah 165. Okey, bila kita tengok julat ini, julat bagi Clement adalah 93. Okey, julat bagi Jackson pula adalah 165. Maksudnya terlampau banyak perbezaan lah di dalam markah dalam skor si Jackson ni lah berbanding Clement. Okey, Clement dia punya markah, dia punya skor tidak banyak perbezaan, 93 sahaja. Tetapi Jackson dia punya skor sangat berbeza lah, sangat jauh dia punya julat. Okey, 165. Okey, maka siapa yang Cikgu Winnie akan pilih? Clement ataupun Jackson? Okey, melalui julat, Cikgu Winnie akan memilih Clement untuk mewakili sekolah di dalam pertandingan bowling. Maksudnya Clement ni lagi maintain lah di dalam dia punya skor. Okey. Jadi ini adalah aplikasi sukatan-sukatan yang kamu belajar lah, okay, di dalam sesuatu situasi, okay? Dan kamu boleh apply di dalam kamu punya real situasi sebenar lah dalam membuat keputusan. Okay, so itu sahaja hari ini. Selamat belajar dan Assalamualaikum.